Ya Samiul Alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama sekali kita sama-sama mengangkatkan syukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengizinkan untuk kita terus mempunyai sedikit masa, insya-Allah, dan juga ada ruang untuk dalam kehidupan kita yang sempat untuk kita berikan kepada melihat dan meneroka kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah dalam doa yang diajar oleh Rasulullah SAW kepada kita tentang Al-Quran, diminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya merezekikan kita, kan, warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar, supaya Allah memberi rezeki kepada kita, kan. Sebab ni hakikat dia adalah rezeki, kan. Mempunyai kesempatan dan mempunyai masa untuk tilawah, kan, terus mengikuti dan kitab Allah Subhanahu Wa Taala ini siang dan malam, pagi dan petang, kan. Berapa banyak manusia yang tak sempat, kan, sibuk dan sebagainya. Kalau ada kesempatan pun, masa, tapi Allah SWT bagi minat dan juga kecondongan dalam hati untuk mendekati Al-Quran Al-Karim, kan, dan merasa nikmat untuk meneroka terus-menerus, asyik mengkaji dan memahami, dan insya-Allah melaksanakan dalam kehidupan, kan. Dalam satu doa lain, kan, Rasulullah SAW juga, kan, doa, mengajar kita doa supaya minta kepada Allah Subhanahu Taala, dan Allahumma ja'al Qur'ana rabi'a qulubina, kan, supaya Allah Subhanahu Taala, ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini sebagai satu yang indah, kan, rabi'a qulubina, kan, musim bunga dia, kan, ataupun satu yang indah ni dalam jiwa kita, kan, jiwa. Kerana kalau Allah SWT tidak rezekikan dia, maka ada masa pun kita tidak ada willingness, kan, tidak ada kekuatan untuk bergerak ke depan, kan. Jadi insya-Allah doa tu penting, kan. Sebab dalam masalah Al-Quran ni sebenarnya kita tidak ada pilihan, kan. Kita kalau kita rasa tak, dia bukan masalah minat, tapi kena ada masalah, kalau tak minat kena minta doa supaya Allah minat, kan. Sebab ini adalah tradition, inilah juga apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Maka membina community, learning communities Al-Quran, kan. Maknanya kalau kita baca dalam riwayat menceritakan sirah, sahabat ni bila berjalan di rumah-rumah, kan, tidak ada satu rumah yang dilintasi, dia kata, kecuali akan mendengar mereka membacakan, membincangkan tentang Al-Quran Al-Karim, kan. InsyaAllah moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala juga bangunkan keadaan yang sama tu di dalam komuniti kita, kan, di dalam masyarakat kita, kan. Menjadikan Al-Quran ni sebagai sebahagian daripada aktiviti utama untuk, kan, baca, faham, laksanakan, kemudian pindah kepada ayat yang lain pula. Itu dah apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat
Rasulullah SAW ni kan, dalam kumpulan-kumpulan kecil kan. Dan insyaAllah pada malam ni kita sambung lagi insyaAllah, kalau sempat kita habiskan jangan surah jin ni, yang terakhir tadi kan, kita telah membincangkan tentang kan, setelah jin kan, kita kata ini satu mukjizat Al-Quran Al-Karim kan, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala nak menceritakan satu perkara ni, konsep ni, tapi disampaikan melalui pengalaman jin kan. Tapi apa yang nak disampaikan begitu adalah satu benda yang besar kan, yang penting kan. Kalau boleh insya-Allah nanti lepas habis surah tu, cuba sebagai latihan kan, kita kalau boleh untuk semua kan, semua blok-blok ataupun surah yang kita baca ni, nanti kita akan bincangkan kan tentang konsep ni, blok ayat-ayat ni, kita blok-blok ayat ni cuba gariskan apakah isi utama yang dibincangkan ni kan. Jadi kita telah lepas pembincangan tentang kan, apa yang jin ni sebut tentang yang terakhir sekali tentang masalah tauhid kan. Kalau kita ingatkan ayat 14, ayat daripada ayat 17 kan, ayat 18 sebenarnya kan, kita sebut tentang wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid Allah, masjid-masjid itu rumah-rumah Allah tu, masajid Allah, masajid lillah kan, adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Maka janganlah kamu menyeru kan, memanggil atau meminta apa pun di dalam masjid tu kepada dengan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala kan. So ini menekankan tentang masalah tauhid ni kan, sebab apa yang jadi sehingga Baitullahil Haram ni menjadi tempat di mana mereka menyeru nama-nama yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk minta perlindungan, pertolongan kepada mereka kan, nama berhala-berhala dan sebagainya kan. Tapi seruan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni, dia kena murni kepada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Itu dalam bentuk berhala-berhala yang ada nama-namanya. Ada juga berhala-berhala lain, ilah-ilah lain, sembahan-sembahan lain yang muncul dalam bentuk berbagai bentuk kan, yang mungkin manusia cari dan kejar di dalam masjid Allah kan. Sebab itu dalam disebut juga kan, dia kan, al-amal kan, min ajlin nas, beramal kerana manusia ni dipanggil sebagai riya kan. Tarkil amal min ajlin nas, meninggalkan amal kerana manusia kan, itu dipanggil riya kan. Wal amal min ajlin nas syirk kan. Tapi beramal kerana manusia tu syirik kan. Tapi kedua-dua ni sebenarnya diminta supaya kita diselamatkan oleh Allah SWT daripada dia kan. Sebab kedua-dua ni adalah sebenarnya syirik juga kan. Meninggalkan amal kerana manusia pun riya kan. Wal amal min ajlin nas syirik kan. Beramal kerana manusia syirik, dua-dua kan. So masuk dalam masjid Allah SWT, kita beribadat, buat dan sebagainya, tapi untuk kan, ria'an nas kan, supaya manusia tengok kan, mencari keredaan yang lain daripada Allah SWT. Menyeru itu sama macam menyeru kepada yang lain daripada Allah SWT untuk mendapat ganjaran daripada yang lain daripada Allah SWT. Maka itu juga boleh menjadikan amalan itu masuk dalam kategori syirik ni kan. Jadi ini juga termasuk dalam ni kan, fala tad'u ma'allahi ahada. Jangan seru kan,
selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kan, di dalam masjid Allah, kan. Sebab kalau dalam masjid Allah Subhanahu Wa Taala ni pun berlaku syirik, itu adalah kemuncak daripada kerosakan, kan. Dan juga disebutkan dalam ayat 19, kan, wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu kadu yakununa alaihi libada, kan. Dan ketika mana hamba Allah, kan, berdiri untuk menyebut nama Allah sahaja, kan, mereka ni orang-orang yang mendustakan Rasul ni, kan, datang, kan, rush mengerumuni dia, kan, sebab tak setuju ataupun sebab nak mengganggu dia, kan, atau memalukan dia, kan. Itu yang berlaku kepada Rasulullah SAW di tahap awal, kan. Bila dia bersembahyang, ada ketika di sembahyang ni mereka datang dan ganggu dia, kan, letakkan najis ada, kan. Sebab bila dia melaksanakan kerana Allah SWT untuk mentauhidkan Allah SWT ni, mereka mengganggu dia, kan. Tapi kalau buat dalam bentuk yang seperti mereka mensyirikkan Allah SWT ni, tak apa, kan. Jadi itu adalah keadaan yang rosaknya tauhid Allah SWT ni dalam kehidupan mereka, kan. Tapi Allah kata, qul innama ad'u rabbi wala usyriku bihi ahada. Katakanlah, bagi tahu kepada mereka, wahai Muhammad, kan, katakanlah, bila katakanlah ni Allah suruh bagi tahu kepada mereka, kan, aku hanya akan menyembah Tuhanku sahaja, dan aku tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengannya, kan. Jadi tegas, kan, diseru kepada Rasulullah SAW, Allah SWT, supaya Rasul tegas dan terus menyeru tauhid ni tanpa menghiraukan gangguan pemuka-pemuka Quraisy yang walaupun mereka ni, yang tetap dengan anggapan bahawa sembahan-sembahan mereka ini adalah ada kemuliaan dan kedudukan tersendiri di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kan, sebagai zulfa, sebagai untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni, sembahan mereka ni ada kedudukan yang tertentu dan tersendiri, kan, kemuliaan. Jadi ini adalah syirik, kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala suruh isytiharkan kepada mereka, qul innama ad'u rabbi wala usyriku bihi ahada. Aku akan menyeru, kan, ad'u, minta doa, meletak pengharapan, menyeru, kan, Rabbi, Tuhanku sahaja, kan, dan tidak akan aku sekutukan dia dengan apa-apa sekalipun, kan. Ini adalah ketegasan, sebab mereka mengganggu Rasulullah SAW, kan, ketika mana Rasulullah SAW ni berdiri untuk mentauhidkan Allah SWT dalam hatta di dalam masjid Allah tadi, kan. Dan katakan juga, bagi tahu kepada mereka, wahai Muhammad, ayat 21 ni, kan, qul inni la amliku lakum darran wala rashada. Aku tidak ada kuasa untuk menolak mudarat maupun mendatang kebaikan kepada kamu, kan. Jadi ini adalah tunjang-tunjang penting di dalam masalah tauhid ni, kan, yang kita baca, disuruh kita aku janjikan, kan, di dalam surah Al-Fatihah. Bila kita setiap hari kita baca, kan, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, kan, engkau sahaja yang kami sembah, kan, engkau sahaja tempat kami minta pertolongan, kan. Maknanya pergantungan ni mesti bulat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Jadi sebenarnya tidak ada satu mana-mana kuasa pun yang boleh mendatangkan manfaat atau mudarat kepada manusia. Ini satu perkara yang besar, kan, di dalam masalah tauhid ni, kan. Tauhid ni bukan letak batu kat depan, syirik ni, kan, bukan letak batu kat depan, tunduk pada dia, sembah pada dia, bukan itu saja, kan. Tapi juga bila kita meletakkan pergantungan kita kepada yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ketika mana sebenarnya
Allah sahaja yang ada kuasa untuk mendatangkan manfaat ataupun menghilangkan mudarat daripada kita. Kan? Tapi kita letakkan keyakinan yang lain yang boleh mendatangkan manfaat, kan? Dan juga menghilangkan mudarat ni, bukan Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu boleh, itu adalah i'tiqad ataupun dan juga keadaan hati yang mendekati syirik, kan? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala suruh Muhammad Rasulullah SAW bagi tahu kepada mereka dengan jelas, aku tidak ada kuasa untuk menolak mudarat. Hatta Rasulullah ni ketika mana dia hidup, kan? Kalau ada orang yang selepas Rasulullah hidup, mati, kan, masih lagi duk minta, kan, minta Rasulullah supaya dengan i'tiqad bahawa Rasulullah ni boleh menyampaikan dia kepada apa-apa, itu boleh jadi syirik sebenarnya, kan? Sebab tu ada ungkapan-ungkapan yang kita nak kena berhati-hati, kan, bila kita sebut, kan dalam setengah-setengah ada nyanyian-nyanyian ke, ataupun ungkapan-ungkapan yang dilagukan, kan, yang menyebut minta Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ada nyanyi dulu, kan, khudh biyadi, ambil lah tangan aku ni, kan. Jadi ungkapan-ungkapan macam tu dia boleh jadi makna dia tu samar-samar, kan. Itu kadang-kadang kita diajar ada bentuk-bentuk doa ataupun selawat-selawat ke, yang ada samar-samar sebutan dalam tu, kan, yang menyebut minta kepada dengan berkat, kan, Rasul sallallahu alaihi wasallam ke, kan. Kadang-kadang dia sebut, kan, ungkapan-ungkapan tu tidak diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, kan, ataupun tidak datang daripada Al-Quran ke. Tapi kita percaya ungkapan yang tu boleh menyampaikan, kan, dapat manfaat-manfaat tertentu, dan itu juga boleh, dia samar-samar, kan. Sebab apa-apa cara untuk minta kepada Allah SWT yang dapat ganjaran yang tertentu atau mudarat atau manfaat tertentu, dia mesti ganjaran yang khas ni datang daripada Allah SWT dengan cara yang Allah SWT saja ajar, kan. Tidak boleh kita reka-reka, kan, untuk dapat pahala yang khas ke. Tidak ada doa, tak apa, tapi tidak dengan cara bacaan-bacaan yang kita letak i'tiqad yang tertentu khas kepada dia, kan. Sebab ini masalah tauhid ni, dia panjang, kan, perbincangan dia, kan. Tapi insyaAllah itu sedikit gambaran yang perlu, banyak benda yang kita nak kena berhati-hati. Mungkin betul kalau kita nak detail dalam masalah ni, ada bahagian-bahagian surah-surah yang menekankan khusus tentang hujah-hujah tauhid ni, kan. Tapi dalam ni disebut, Allah SWT sebut supaya jelas kepada kita, kan, bahawa qul inni la amliku lakum darran wala rashada. Rasul sendiri, Muhammad SAW, aku sendiri, dia kata, tidak ada kuasa untuk menolak mudarat maupun mendatangkan kebaikan kepada kamu. Sebab ini mesti ada beriktikad penuh bahawa Allah SWT sahaja yang boleh mendatangkan ni. Rasul sendiri pun tidak mampu, kan, ketika dia hidup ataupun selepas dia mati, kan. Nak minta pada Allah SWT. Qul inni lan yujirani min Allah ahadun walan ajida min dunihi multahada. Begitu juga, kan, Allah SWT sebut, bagi tahu kepada mereka juga, wahai Muhammad, sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang dapat melindungi aku daripada azab Allah, dan aku tidak akan memperoleh tempat berlindung selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dan ini jelas, dalam bentuk yang jelas, yang disuruh Allah Subhanahu Wa Taala supaya bagi tahu kepada mereka ni, muka-muka Quraisy ni, kan,
bahawa Rasulullah SAW sendiri pun kan, pasti akan diazab oleh Allah SWT, dan dia sendiri pun tidak akan dapat melepaskan daripada azab Allah SWT kalau dia mengikut kehendak dia sendiri kan, ataupun kehendak mereka. Dan kalau dia sendiri mensyirikkan Allah, na'udzubillah kan, Rasul Allah SWT pastilah bersih daripada syirik ini. Tapi kalau dia sendiri melaksanakan macam ni, dia juga akan diazab oleh Allah SWT. Dia tidak ada kuasa untuk menghalang diri dia daripada diazab oleh Allah SWT. Maknanya semua ni adalah hak mutlak Allah SWT. Mengazab, memberi manfaat. Manfaat ni dalam bentuk apa-apa keyakinan. Kita rasa kita buat satu-satu benda kan, kita reka satu-satu amalan ibadat yang tentu, kita kata ini kita akan dapat pahala kan, dan sebagainya kan. Tak, yang kuasa menentukan apa yang dapat pahala ni Allah SWT sahaja kan. Tak ada satu benda yang boleh direka-reka yang kita kata dia membawa pahala kan. Hanya Allah SWT sahaja yang boleh menentukan buat macam ni dapat pahala, tak buat macam ni tak dapat kan pahala ataupun dosa dan sebagainya kan. Pahala dan dosa ni adalah sepenuhnya milik Allah SWT, dan ataupun kita kata mudarat dan manfaat ni kan, sepenuhnya adalah ketentuan, berdasarkan kepada ketentuan Allah SWT kan. Jadi sebab itu Rasul diminta untuk bagi tahu kepada mereka ni kan, tugas dia hanyalah menyampaikan sesuatu yang benar daripada Allah, dan bukan daripada rekaan dia sendiri kan. Hatta benda yang kecil kan, sebutan pun. Sebab tu dalam Nabi Adam kan, Nabi Adam, masalah Nabi Adam ni dia minta ampun daripada Allah SWT, tapi Allah SWT tak terima kan, kemudian sampailah Allah SWT sendiri yang ajar kepada dia macam nak minta ampun. Fatalaqa Adamu min Rabbihi kalimatin fataba alaihi. Fatalaqa Adamu min Rabbihi, dia terima daripada Allah, daripada Tuhan dia satu kalimah untuk dia macam mana nak minta keampunan daripada Tuhan dia, bertaubat kepada, barulah fataba alaihi, kami menerima taubat dia kan. Jadi perkara-perkara yang macam ni adalah kepunyaan Allah SWT, di bawah kekuasaan Allah SWT kan. Rasul sendiri kan, itu kena faham betul-betul kan. Kita tak jadi macam orang Kristian yang menyangka Nabi Isa ni lah yang boleh bagi semua benda kan, sebab dia ni adalah anak Allah SWT, dia kata na'udzubillah kan. Jadi anak Tuhan ni juga Tuhan kan, dia sendiri dia boleh memberi sesuatu perkara kepada, ataupun memberi mudarat ataupun manfaat kepada manusia kan. Tak, dalam Islam, Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak ada kuasa yang ni kan. Malah kemampuan ataupun kuasa Rasulullah SAW untuk memberi syafaat kepada manusia di hari pembalasan nanti pun adalah syafaat yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Siapa yang boleh dapat syafaat ni, siapa yang tak boleh dapat. Rasul ni hanya menyampaikan syafaat tu, diberi kemuliaan kan, ketinggian untuk menyampaikan syafaat ni kepada siapa yang Allah SWT telah tentukan dia akan dapat kebaikan ataupun mendapat azab kan. Rasul sendiri tak boleh melepaskan seorang tu daripada azab dengan pilihan dia dan juga kuasa dia kan. Ini semua adalah kuasa Allah SWT. Syafaat yang disampaikan oleh Rasul ni hanyalah syafaat biiznillah saja kan, dengan izin Allah SWT. Dia bukan dia sendiri yang menentukan kan. Rasul sendiri tak boleh menentukan siapa yang boleh masuk syurga kan, masuk neraka kan. Semuanya di tangan Allah SWT. Itu satu perkara yang kita nak kena faham betul-betul kan. Kemudian kan, lepas tu Rasul SAW disuruh menyebutkan, sampaikan kepada mereka, katakan kepada mereka, illa balaghan minallah wa risalatih wa man ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannam khalidina fiha abada. Aku ni hanya menyampaikan kan, peringatan daripada Allah dan risalahnya, risalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya kan, fa inna lahu nara jahannam, dia akan mendapat neraka jahannam, dan mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya.
kan. Jadi setelah diberi peringatan kan, ancaman, kalau mereka masih lagi tidak mau menerima, maka telah terangkatlah tanggungjawab Rasul kan. Rasul sendiri tidak ada kemampuan untuk mengadakan apa yang mereka inginkan sebagai bukti, sebab mereka minta macam-macam daripada Rasulullah kan. Kalau kamu tak boleh buat macam ni, kami tak mau ikut kan. Kalau kamu boleh buat macam ni, boleh kami nak ikut. Dan itu juga yang diminta oleh Bani Israel kepada Nabi Musa kan. Kami ni tak boleh nak terima, nak menyembah Allah SWT hatta narallah jahrah, sehingga kami melihat Allah SWT secara nyata di depan kami kan, barulah kami nak menerima seruan kamu ni. Kalau tidak, kami tak mau terima kan. Tapi bila Allah SWT bagi tahu kat Musa, kumpul mereka ni kan, 70 yang Nabi Musa pilih 70 yang terbaik di kalangan Bani Israel ni, naik ke gunung bersama dengan dia. Tapi mereka kan tak sempat nak tengok Allah SWT. Allah SWT matikan mereka kan. Jadi kaum Rasulullah SAW pun macam tu juga kan, minta supaya dalam ayat-ayat dalam Quran ni, mereka minta supaya diadakan sungai di tengah-tengah Mekah ni kan, supaya alirkan air di tengah Mekah ni, barulah kami sebagai bukti kami nak beriman. Jadi Rasulullah SAW katakan, aku tidak ada kemampuan, semua benda ni aku tidak ada kuasa untuk melakukan ni kan. Semuanya adalah di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Tugas aku hanya menyampaikan peringatan daripada Allah dan risalah Allah Subhanahu Wa Taala ni kan, bukan untuk mengadakan benda-benda ni kan. Sebab kalau Rasulullah SAW adakan apa yang dia minta ni, sampai hari ni kita pun akan jadi masalah kan. Bila panggil mengajak siapa-siapa manusia kepada agama je, dia pun akan minta bukti macam tu kan. Jadi Rasulullah SAW tidak diberi bukti-bukti yang macam tu banyak kan. Macam Rasul-Rasul yang terdahulu, ada Nabi Isa boleh hidupkan orang yang mati dan sebagainya kan. Tapi Muhammad SAW ni, dia tidak ditinggalkan dengan banyak mukjizat-mukjizat yang macam ni kan. Tapi mukjizat utama besar dia adalah Al-Quran Al-Karim yang masih ada lagi dengan kita ni kan. Cuma macam mana kita nak rasakan mukjizat ni mukjizat kan. Ini adalah nanti kita akan bincang masalah kan. Jadi ni satu perkara yang amat penting dan jelas, banyak kali diulang oleh Rasulullah SAW. Allah SWT suruh Rasul ni sampaikan kan, nyatakan kepada mereka dengan jelas, sebut kepada mereka ni bahawa dia tidak ada kuasa untuk melakukan semua ni kan. Jadi dengan ini dia telah pun menyampaikan peringatan daripada Allah SWT. Kalau mereka degil juga kan, maka mereka akan dapat azab daripada Allah SWT. Nar jahannam khalidina fiha abada, dia mereka akan kekal dalam tu selama-lamanya. Hatta idza ra'au ma yu'aduna fasaya'lamuna man ad'afu nasiran wa aqallu adada. Sehingga apabila mereka telah melihat azab yang diancamkan kepada mereka ni, maka mereka akan mengetahui siapakah yang lebih lemah penolongnya dan lebih sedikit jumlahnya kan. Sebab mereka ni kan amat bangga dengan kuasa dan kelebihan yang mereka ada kan. Tapi kan, sebab tu mereka kata Rasul SAW ni dia tak ada apa-apa, pengaruh pun tak ada kan. Jadi sebenarnya kami ni lebih banyak lagi pengaruh kan. Kenapa kami nak ikut dia kan? Dia adalah orang yang lemah dan hina di kalangan mereka bandingkan kami kan. Jadi tidak ada sebab untuk kami ikut dia kan. Tapi Allah kata nanti di akhirat nanti kan, sehingga mereka telah melihat ancaman azab yang dia janjikan kepada mereka ni, barulah mereka tahu kan siapa langit ni tinggi atau rendah kan. Siapa sebenarnya yang lemah kan, siapa sebenarnya yang kuat kan. Man ad'afu, siapa yang lebih lemah, nasiran ataupun penolong dia, wa aqallu adada, dan juga sedikit pengikut-pengikut dia kan. Qul in adri aqaribun ma tu'aduna am yaj'alu lahu rabbi amada.
katakanlah juga bagi tahu mereka, wahai Muhammad, aku tidak mengetahui apakah azab yang diancam kepada aku sudah dekat ataupun Tuhanku menetapkan waktunya masih lama lagi, kan? Sebab ni kan selalunya dalam surah-surah, beberapa surah yang lepas ni kita baca, di hujung tu adalah pembelaan Allah SWT. Dia menceritakan pembelaan Allah SWT kepada Rasulullah SAW ni, kan. Jadi Allah sebut kepada Rasulullah SAW juga, semua perkara ni serahkan kepada aku, ni bukan masalah engkau, kan. Engkau bagi tahu kepada mereka je macam ni, kan. Jangan risau, jangan takut, bagi tahu kepada mereka, kan. Aku tidak mengetahui apakah azab yang diancamkan kepada kamu itu sudah dekat ataupun belum lagi, ataupun Tuhanku masih menetapkan waktunya masih lama lagi, kan. Sebab Rasul sendiri tak tahu bila nak datang kiamat ni, bila nak datang azab ni, kan. Cuma dia disuruh bagi tahu, poin dia bagi tahu kepada mereka ancaman pasti akan datang azab ni bila mereka mendustakan. Tapi bila nak datang tu dia pun tak tahu, kan. Ini satu perkara yang kan, sebab mereka ni merendah-rendahkan, mempermain-mainkan benda ni, kan. Tak datang pun lagi, kan. Jadi dia amat memberi tekanan kepada Rasul SAW sendiri, kan. Tapi Allah kata, perkara ni kamu jangan risau, jangan peduli, kan. Sebut saja kepada mereka, kan. Sebut kepada mereka, aku tidak tahu, dan semua ini adalah di tangan Tuhanku, di tangan Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Sebab alimul ghaib fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Allah, Tuhanku, dialah yang mengetahui yang ghaib, tetapi dia tidak memperlihatkan kepada siapa pun tentang yang ghaib itu, kan. Jadi yang tahu yang ghaib ni Allah sahaja. Rasul sendiri tidak mengetahui perkara-perkara yang ghaib ni. Kenapa ditekankan benda ni? Sebab kan tadi jin ni menceritakan kepada kita, kan. Ingat kan, ni kita ni masih dalam surah jin ni, kan. Tadi jin ni menceritakan kepada kita bahawa dulu mereka boleh tahu perkara-perkara yang ghaib-ghaib ni, kan, mencuri-curi dengar, kan. Tapi sekarang ni tak ada dah. Setelah datangnya Al-Quran Al-Karim ni melalui Rasul ni, semua perkara-perkara ni telah ditutup daripada mereka, kan. Yang tahu perkara-perkara yang ghaib ni hakikat dia adalah Allah SWT saja. Jin pun tak tahu, Rasul pun tak tahu, kan. Siapa pun tak tahu, sebab Allah tidak memperlihatkan kepada sesiapa pun tentang yang ghaib ni. Yang tahu hanya Allah SWT saja. Ini adalah masalah-masalah yang menyebabkan manusia ni keliru, yang mensyirikkan Allah SWT, kan. Tapi perkara ni hanya ada di tangan Allah SWT sahaja. Itu hakikat yang Rasul SAW disuruh bagi tahu kepada mereka ni, kan. Illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada, kan. Kecuali kepada Rasul yang diredainya, maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga malaikat di depan dan di belakangnya. Benda-benda macam ni, kan, pertolongan ataupun pembelaan Allah SWT dalam bentuk perkara yang ghaib, yang pelik-pelik dan di luar adat ni, khariqul adah kita panggil, kan. Allah SWT bagi kepada siapa yang diredai saja, khususnya kepada Rasul, kan. Kalau ada pun mukjizat, kan, maka ini adalah Allah SWT nak bagi kepada siapa yang diredainya, kan. Kalau Allah tak bagi, maka tak ada lah, kan. Maknanya mukjizat dan perkara yang pelik-pelik ni pun, kita kata ada karamah dan sebagainya, kan, tidak ada, kan. Sebenarnya tidak ada satu orang pun yang dia boleh bila dia nak buat benda magic ni, maka jadilah magic, kan. Benda tu tak ada, kan. Benda yang magic ni ialah, atau di luar daripada adat ni, ialah apa yang Allah kurniakan kepada hamba-hamba dia, khususnya Rasul, kita panggil dia mukjizat. Kalau hamba-hamba yang lain, kita panggil dia karamah. Tapi hamba tu sendiri dia tak boleh, bila dia nak ada benda tu, tak, kan. Benda tu adalah apa yang Allah SWT bagi kepada dia, kan? Itu Allah kata, Rasul disuruh nyatakan kepada dia, illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada, kan.
Allah Subhanahu Wa Taala sajalah kan yang boleh bagi ni kepada Rasul yang dia inginkan, dan dia sendiri yang menjaga mereka daripada di depan dan daripada belakang mereka kan. Allah sendiri yang akan menjaga mereka. Ini adalah apa yang hakikat yang penting yang nak difahami oleh kan. Sebab Rasul ni dia datang kepada kaum dia hanya sebagai pemberi peringatan. Begitu juga kita kan, bila kita sampaikan risalah Allah SWT kepada manusia, kita tidak disuruh kan boleh produce magic dan sebagainya kan. Nak menghadapi orang kena boleh ada ilmu, belajar ilmu pelik-pelik dulu ke, ilmu kebal ke, kena ada berisi dalam dada, orang kata kan, orang Melayu ni berisi dalam dada lah, ada belajar ilmu yang pelik-pelik ni ke, barulah boleh berhadapan dengan manusia. Tak kan, sebab kita berhadapan dengan manusia ni dalam keadaan kita bergantung kepada Allah SWT sepenuhnya, bukan kepada jin, bukan kepada apa ni kan. Ini adalah apa yang disimpulkan oleh Allah SWT dalam surah ni daripada cerita jin tadi kan. Sebab semua ni adalah di tangan Allah SWT, dan ini jugalah yang Allah ajar kepada Rasul ni supaya bagi tahu kepada manusia kan. Liya'lama an qad ablaghu risalati rabbihim wa ahata bima ladaihim wa ahsa kulla syai'in adada, agar dia mengetahui bahawa Rasul-Rasul itu sungguh telah menyampaikan risalah Tuhannya dan dia meliputi mereka daripada semua sudut kan, dan dia menghitung segala sesuatu satu persatu kan. Jadi maknanya Allah SWT kan bagi dokongan yang dalam bentuk macam ni, mukjizat dan sebagainya kan, dan menjaga Rasul ini kan, baina yadayhi wa min khalfihi rasada, di depan dan di belakang ni kan, menjaga dia dari semua sudut ni kan. Allah kata supaya dia mengetahui kan bahawa Rasul-Rasul itu telah menyampaikan risalah Tuhannya. Semua benda yang pelik-pelik, yang gaib ni, yang ajaib, mukjizat dan sebagainya yang datang melalui kepada Rasul ni, tidaklah dibagi untuk menceritakan Rasul ni adalah orang yang magic, ataupun dia ni adalah orang yang ada kuasa pelik ni kan. Tapi untuk apa? Allah kata supaya Rasul ni didokong supaya dia boleh menyampaikan risalah Tuhan dia. Sebab itulah tugas penting Rasul ni. Jadi benda-benda yang gaib, benda-benda yang pelik-pelik ni kan, mukjizat dan sebagainya ni, dia bukan hujah kan utama, dia bukan mesej penting utama yang disampaikan Rasul ni, tapi dia adalah untuk dokongan supaya Rasul-Rasul ni boleh menyampaikan risalah Tuhan kan. Yang penting tu risalah tu kan, yang penting tu adalah isi yang dia bawa tu kan. Bukan, jangan fokus kepada benda pelik-pelik tu kan. Tapi manusia ni yang tu lah yang dia kan, saat lagi ada dakwah, ada daripada mimpi lah dapat kan, dapat apa nama, nak kena pakai kasut apa, slipper macam Rasulullah kan, baru dapat apa, dapat khasiat-khasiat tertentu. Sebenarnya yang benda-benda yang tinggalan ni, janggut Rasulullah ke apa, sebenarnya tidak ada, bukan fokus utama dia kan. Kenapa Allah bagi kelebihan-kelebihan ni kepada Rasul? Supaya Allah kata liya'lama an qad ablaghu risalati rabbihim, supaya Allah mengetahui kan, supaya mereka ni kan, menyampaikan risalah Tuhan dia kan. Itu point dia kan. Jadi sebab itulah diberi dokongan-dokongan dalam berbagai bentuk ni. Yang tu yang tak, supaya manusia ni, kaum dia ni terima yang tu, bukan nak tengok benda-benda yang ajaib yang didatangkan bersama Rasul ni kan. Yang tu bukan fokus utama. Fokus utama adalah isi yang nak dibawa tu kan. Yang lain-lain tu hanya sebagai dokongan supaya Rasul menyampaikan risalah Tuhan dia kan. Jadi ini adalah perkara yang besar, yang menjadi konsep penting kepada dakwah Rasul ni kan.
nanti akan dan dalam surah-surah yang ke depan kan, surah Mudaththir, Muzammil ni kan, lagi besar lagi, dari penjelasan lebih terperinci tentang masalah dukungan Allah kepada mereka-mereka yang menyampaikan risalah, khususnya Rasul ni kan. Kekuatan yang sebenarnya yang nak dibangunkan ni adalah bila kita mendekati Allah SWT, bangun malam kan, tahajud kan, berdoa kepada Allah, membaca ayat-ayat Allah di waktu malam kan, qumil laila illa qalilan kan, bangun di malam hari kan, sedikit, separuh, nisfahu aw inqus minhu qalila, separuh ataupun sedikit daripada kan. Itu akan dibincangkan dalam surah yang tu adalah cara untuk mendapat kekuatan ni, bukan dengan ni mukjizat sebenarnya kan. Nanti kata kita akan buat alasan macam ni, macam mana kita nak menyampaikan. Rasul bolehlah dia ada mukjizat ni kan, kita tak ada. Tapi Allah kata bukan masalah dia kan, sebab Rasul ni pun tidak diberi benda tu supaya dia ada kuasa-kuasa kan, tentu kan. Bila dia nak, dia boleh. Sebab tu Nabi Musa, tongkat dia tu ialah bila Allah suruh pukul lah, barulah jadi benda tu kan, pukul laut, barulah laut terbelah kan. Tapi dia tidak sendiri, dia bawa tongkat tu, bila-bila dia nak, tongkat tu magic, bukan macam tu kan. Dia hanya bila Allah SWT inginkan baru dia boleh buat. Tu tongkat, mukjizat tongkat dia. Itu juga Nabi Isa, dia tak boleh buat kecuali bila Allah SWT suruh dia buat kan, barulah dia boleh buat kan. Nabi Musa juga kan, tongkat dia boleh jadi ular ke, Allah yang suruh lontarkan tongkat tu Musa kan, bukan Nabi Musa dia tahu tongkat dia bila-bila dia nak boleh jadi ular kan. Itu adalah sebab Rasul-Rasul dia tidak ada kuasa magic tu kan, kecuali apa yang Allah SWT bagi kepada dia untuk mendukung dia dalam menyampaikan risalah Allah SWT ni. Itu saja kan. InsyaAllah kita berhenti dulu kat situ. Ini dah habis kan surah Jin ni. Moga-moga Allah SWT fahamkan kita insyaAllah Al-Quran Karim, ayat-ayat Allah SWT dengan fahaman yang benar insyaAllah, dan juga dapat kita jadikan dia sebagai amalan dalam kehidupan kita kan. InsyaAllah kita tutup dengan tasbih kafarahan surah Al-Asr.